Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Pada mereka yang baru first time sampai ke YouTube channel Zahir Asna ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk tekan butang like dan share video ni dekat kawan-kawan korang so that ramai lagi peminat Detektif Conan yang dapat membincangkan tentang konten-konten tentang Detektif Conan ini. Dalam video kita pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang video yang bertajuk Eisuke Hondo, Pencabar Shinichi Kudo. Tapi sebelum memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menengahkan satu bisnes saudara kita, iaitu bisnes saudara Muhammad Faizul Hafizi, yang mana Muhammad Faizul Hafizi ini menjual pakaian-pakaian bandel. So kalau korang berminat untuk mencari pakaian-pakaian bandel, korang bolehlah singgah ke Facebook Muhammad Faizul Hafizi dan korang boleh carilah pakaian apa yang korang berminat di sana. So saya harap korang dapat untuk support saudara kita ni dalam perniagaan dia supaya dia dapat memajukan lagi perniagaannya. Baiklah, selesai untuk bisnes dari kita tu, kita akan memulakan perbincangan kita tentang Eisuke Hondo, Pencabar Shinichi Kudo dalam YouTube channel Zahir Asna, YouTube channel nombor 1 di Malaysia yang membincangkan tentang anime series Detektif Conan. Tanpa melengahkan masa lagi, Eisuke Hondo merupakan satu watak yang pertama kali hadir dalam anime series Detektif Conan dalam episod yang ke-429, yang mana pada mula-mula kemunculan Eisuke Hondo ni, kita dapat tengok yang Conan Edogawa agak sedikit jealous lah kan. Conan bila dia dengar yang Ranmauri dengan Sonoko berborak pasal seorang transfer student yang mana merupakan seorang lelaki yang nak datang ke agensi Detektif Mauri sebab nak jumpa dengan Detektif Mauri, dia macam jealous sikit kan, sebab dia macam kenapa pula budak lelaki ni nak jumpa dengan Kogoro Mauri, nak masuk Ominang ke apa kan. Wah, masuk Ominang padahal budak sekolah lagi kan. Tapi dia pelik lah, apa nak kena sampai datang ke situ, tiba-tiba nak datang jumpa dengan Detektif Mauri pula kan. Sebab masa tu Sonoko ada juga osik dia kan. Sonoko tanya kenapa dia jealous ke, dia nak report dekat Shinichi yang ada lelaki lain nak jumpa dengan Ran kan. Tapi masa tu Conan cakap macam mana ada, tak ada, dia tak jealous pun. Padahal Sonoko tak tahu yang Conan Edogawa itulah Shinichi Kudo kan. Kemudian bila Ran, Sonoko dengan Conan dah naik jumpa dengan Kogoro Mauri dekat dia punya pejabat tu, ada satu part tu Kogoro Mauri kata dia ingatkan budak ni budak perempuan sebabnya Ran pernah bagi tahu yang budak ni muka macam Mizuna Shirena kan. Bila Conan dengar je yang muka dia macam Mizuna Shirena, Conan masa tu dah cuak lah. Sebab dalam episod yang ke-425, Mizuna Shirena telah pun berada di bawah kawalan FBI selepas terlibat dengan satu kemalangan. Dan Mizuna Shirena ni merupakan salah seorang daripada anggota Black Organization kan. Dan masa tu pun kita tak tahu lagi yang Mizuna Shirena ni merupakan seorang ejen CIA. Jadi masa tu Conan fikir macam mungkin ke Eisuke Hondo ni merupakan salah seorang daripada Black Organization yang datang untuk mencari maklumat tentang Mizuna Shirena kan. So dia macam cakap kat Kogoro Mauri yang tak payah jumpa lah dengan budak tu kan. Dia beritahu kat Kogoro Mauri, pakcik, uncle jangan jumpa dengan budak tu. Tapi tak sempat dia nak halang, Eisuke Hondo telah pun tiba dekat agensi Detektif Mauri tersebut. Mula-mula kita rasa macam cuak kan. Sebab masa dia tunjuk Eisuke Hondo berjalan nak naik tangga tu, dia tak tunjuk muka kan. So kita macam mana watak Eisuke Hondo ni. Sampailah bila dia dah buka pintu tu, tak sempat apa-apa, dia dah terpeleot, dia tersadung dan jatuh terus ke atas Conan Edogawa. Sampai dia punya spek mata pun tercabut. Jadi bila spek mata dia tercabut tu, dia siap meraba-raba lagi nak cari spek mata dia tu. Sampailah akhirnya dia pun pergi main-main muka Conan Edogawa kan. Masa part ni kalau korang tengok memang cute lah. Masa Conan cakap macam, sebab suara dia macam tu. So korang kena tengok sendiri lah. Memang cute masa tu. So masa ni lah kita dapat tengok yang Eisuke Hondo ni sebenarnya merupakan satu watak yang agak kelam kabut ataupun clumsy. Orang Kelantan kata watak hot culah ataupun watak hot tebal lah. Maknanya dia ni watak yang kelam kabut sikit lah kan. Bahkan dia sendiri pun memberitahu bahawa dia sentiasa ditimpa dengan nasib yang malang. Dan dia sendiri pun merasa bahawa ada benda lah yang tak kena dengan diri dia. Mungkin dia kata yang Tuhan ni pun tak suka dekat dia kan, sebab tu nasib dia malang. Tapi yelah, sebab dia sendiri cuai kan, macam mana nasib dia tak malang. Lepas tu dia telah berjumpa lah dengan Kogoro Mauri dan memberitahu bahawa sebenarnya dia ni merupakan peminat kepada Kogoro Mauri dan dia sangat minat dengan The Sleeping Kogoro. Jadi dia nak tengoklah Kogoro Mauri menyelesaikan kes dengan menggunakan kaedah The Sleeping Kogoro tu. Tapi Kogoro Mauri kata bukan senang-senang nak dapat Sleeping Kogoro tu. Sleeping Kogoro tu dia hanya datang bila mood dia sampai je kan. Wah, si Kogoro Mauri pun tak nak kalah. Padahal si Conan Edogawa yang selesaikan semua misi tu kan. Jadi Eisuke Hondo tu macam masa tu dia macam dia nak tengok yang Sleeping Kogoro ni macam mana ni. Sampailah tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang cuba untuk meminta bantuan daripada Kogoro Mauri. So bila sampai lelaki tu, Eisuke Hondo bukan main happy lagi lah. Sebab dia kata ni ada kes ni, mesti dia boleh tengok Sleeping Kogoro menyelesaikan masalah macam mana. Disebabkan oleh terlalu teruja tu, dia pun masa tu macam nak tunduk, dia excited sangat. Terhantuk sekali lagi kepala Conan Edogawa, terjatuhlah pula ke dalam kotak. Punyanya kelam kabutnya si budak ni kan. Jadi lepas pada tu dia pun telah mengikutlah Kogoro Mauri untuk menyelesaikan kes lelaki tersebut. Dan dia pun dalam kes tersebut dia telah tengok macam mana Kogoro Mauri selesaikan kes tersebut. Dan part yang menarik bagi saya dalam kes ni adalah dalam episod yang ke-400
ke-430, yang mana dalam episod yang ke-430 ni ada satu masa Esuke Hondo terjatuh kan, dia tersadung, lepas tu tangan dia terkena kaca yang ada dekat kawasan tu lah kan. Lepas tu bila Ran tengok tu, Ran pun kata kat Esuke Hondo, ish, tangan tu berdarah tu. Ran kata kan, mesti ni dia nak letakkan handy plus, dia nak letakkan bandage kat tangan Esuke Hondo. Jadi Esuke Hondo pun keluarkan tangan dia macam tu. Tiba-tiba datang si Conan Edogawa pergi hisap dia punya jari. Conan Edogawa kata, tak payah nak letak bandage sangat setakat luka macam ni guna Ailio pun boleh sembuh kan, dia kata kan. Sebabnya dia cemburu lah, dia tak nak Ran letakkan bandage tu dekat Esuke Hondo tu kan. Lepas tu Ran pun kata, mana boleh macam tu, kena letak juga, kot-kot takut jadi apa-apa. Bila Ran dah kata macam tu, Conan Edogawa terus ambil handy plus kat tangan Ran tu, terus bagi dekat Esuke Hondo tu, kata bubuh sendiri. Lepas tu si Esuke Hondo tu pun bubuh sendiri. Tapi disebabkan oleh handy plus tu lah mereka dapat menyelesaikan kes tersebut. Dan masa mereka sedang menyelesaikan kes tersebut, Inspektor Yamamura yang merupakan polis dekat kawasan Ganma pun datang kan. So Inspektor Yamamura ni pun dia pun peminat kepada Kogoro Maori juga. Jadi masa tu dia siap bawa kamera lagi tau. Dia nak rekod yang Kogoro Maori punya sleeping Kogoro deduction kan. Tapi disebabkan oleh kes tu macam kes bunuh diri, Kogoro Maori kata takkanlah kes macam ni pun dia nak guna sleeping Kogoro. Mana ada, memang sleeping Kogoro takkan hadir pun lah. Tapi setelah Conan berjaya menyelesaikan kes tersebut, dia pun menggunakanlah kaedah sleeping Kogoro tu. Jadi bila benda tu berlaku kan, memang bukan main gembira lah si Esuke Hondo dengan si Yamamura ni kan. Sebab memang dia orang ternanti-nanti untuk tengok yang sleeping Kogoro punya aksi ni. Jadi masa sleeping Kogoro tengah beraksi tu, Esuke Hondo perasan yang Conan Edogawa ni ada dekat dengan Kogoro Maori kan. Dia pun tanya Ran kenapa. Tapi Ran kata dekat dia yang memang masa ayah dia membuat deduction dengan menggunakan kaedah sleeping Kogoro ni, Conan sentiasa ada dekat dengan ayah dia sebab senang kalau ayah dia nak minta tolong kan. Jadi masa tu dia memang dah agak suspicious lah dengan si Conan Edogawa ni. Tapi tak apa lah, dia pun tengok je lah sebab dia memang nak tengok macam mana sleeping Kogoro tu kan. Jadi dia orang memang excited lah. Sehinggalah ada satu episod yang mereka menyelesaikan satu kes dekat sebuah villa ni kan. Tapi dalam episod tu Kogoro Maori tak ada. Yang ada hanyalah Ran, Sonoko, Esuke Hondo dan juga Inspektor Yamamura. Jadi masa tu sepatutnya Conan nak gunakan dia punya jam tu lah kan untuk menidurkan Sonoko ataupun Inspektor Yamamura. Tapi disebabkan oleh Esuke Hondo berada di situ, Conan kata memang bahayalah. Sebab Esuke Hondo ni memang sentiasa memerhatikan gerak-gerik Conan Edogawa ni kan. Jadi dalam episod tersebut Conan pun tidak menggunakan dia punya jam tu untuk menyelesaikan kes tersebut. Tapi Conan ni dia bijak, dia hantar mesej dekat Inspektor Yamamura. Dia kata yang mesej tu daripada Kogoro Maori kan. So kes tu dapat diselesaikan jugalah. Tapi kita dapat tengoklah bahawa Esuke Hondo ni memang sangat suspicious ataupun sangat meragui dengan Conan Edogawa ni. Sampailah dalam episod yang ke-491. Dalam episod yang tersebut kita dapat lihat bahawa Ran, Sonoko dan juga Conan Edogawa telah pun pergi ke hospital Beka untuk melawat kawan dia yang sakit lah masa tu kan, sebab ada masalah appendix masa tu. Jadi masa diorang ada kat hospital tu, lepas diorang melawat tu, diorang telah pun ternampak Esuke Hondo yang cuba untuk mencari seseorang yang mempunyai wajah yang mirip dengan Mizuna Shirena. Sebab masa tu Esuke Hondo ada bawa gambar bersama-sama dengan dia kan. Jadi bila Sonoko tengok gambar tu, Sonoko kata ni gambar Mizuna Shirena ni kan. Bila Ran tengok pun Ran kata ni Mizuna Shirena. Tapi gambar ni memang masa Mizuna Shirena muda lah kan. Tapi samalah dengan Mizuna Shirena gambar tu. Maka Esuke Hondo pun kata yang itu bukan Mizuna Shirena, itu gambar kakak dia. Kakak dia bukan Mizuna Shirena. Cumanya dia nak cari kakak dia lah. Sebab dia kata kakak dia ni dah lama hilang dah. Dan kakak dia ni memang baik dengan dia sebab kakak kan. Dan kakak dia ni lah orang yang selalu mendermakan darah dekat dia masa dia kecil dulu, dia kata. Sebab disebabkan oleh dia punya orang kata tabiat ataupun dia punya perangai yang terbolah ataupun perangai yang kelam kabut dia tu kan, dia telah pun mengalami banyak kecederaan lah. Dan kakak dia lah orang yang selalu mendermakan darah dekat dia. Dan kakak dia pesan dekat dia yang darah Esuke Hondo ni merupakan satu darah yang unik. Sebab darah dia ni boleh didermakan kepada semua orang. Jadi dermalah darah dia dekat orang yang memerlukan. Macam tu kan. Jadi dari situ kita tahulah bahawa satu-satunya darah yang boleh didermakan kepada semua orang adalah darah yang berjenis darah O. Jadi Esuke Hondo ni merupakan seseorang yang mempunyai jenis darah O. Maka apabila kakak dia merupakan seorang yang boleh mendermakan darah dekat dia, dia berfikir bahawa kakak dia juga merupakan seorang yang berdarah O. Sebab macam yang kita tahu, orang yang mempunyai jenis darah O mampu untuk mendermakan darahnya kepada semua orang. Tapi dia hanya boleh menerima darah daripada orang yang berjenis darah O juga. Jadi dari situ dia fikir yang kakak dia ni mestilah darah O sebab dia pun darah O. Maka selepas dia cerita macam tu dekat Sonoko dengan Ran, Sonoko pun katalah macam mana dia boleh tahu yang Mizuna Shirena ni bukan kakak dia. Kod-kod Mizuna Shirena ni tukar nama untuk gunakan nama stage name untuk dekat TV show je kan. Maknanya nama glamour lah orang kata kan Mizuna Shirena ni. Jadi Ran Maori pun kata macam ni lah.
kawan kepada ayah dia, iaitu kawan kepada Kogoro Maori ni merupakan seorang peminat Mizuna Shirena. So dia ada banyak video-video tentang Mizuna Shirena yang dia rekod. Kalau kita jumpa dengan dia, mungkin kita boleh tahu adakah Mizuna Shirena ni kakak Eisuke Hondo ataupun tidak. Maka diorang pun pergilah berjumpa dengan lelaki tersebut. Dekat situlah dia tahu bahawa jenis darah bagi Mizuna Shirena ni adalah darah AB. So bila darah Mizuna Shirena ni adalah darah AB, tak samalah dengan apa yang Eisuke Hondo bagi tahu tadi, yang dia ni darah O. Maknanya Mizuna Shirena ni bukanlah kakak dia. Tapi akhirnya persoalan ini telah pun terjawab pada episod yang ke-500, yang mana dalam episod yang ke-500 telah pun dipertunjukkan kepada kita bila Eisuke Hondo masuk ke dalam bilik hospital yang Mizuna Shirena ada dalam tu. Eisuke Hondo cuba untuk bercakap dengan Mizuna Shirena, tapi masa tu Mizuna Shirena pura-pura tak sedar lah kan. Tapi bila Eisuke Hondo nak cocok dengan gunting, Mizuna Shirena dah tahan tangan Eisuke Hondo, dan Konen Edogawa pun sampai kat tempat tersebut dan menjelaskan bahawa sebenarnya Eisuke Hondo ni adalah adik kepada Mizuna Shirena, dan Mizuna Shirena ni merupakan seorang ejen CIA, yang mana sebenarnya darah Eisuke Hondo tu pada asalnya memang darah O, tapi disebabkan oleh dia mempunyai satu penyakit leukemia, dia telah pun menjalani satu pembedahan untuk membuang dia punya sumsum tulang, dan Mizuna Shirena lah orang yang telah membantu untuk menjayakan pembedahan tersebut. Jadi dari situ apabila Mizuna Shirena telah mendermakan dia punya neurobond tu kepada si Eisuke Hondo, dia telah merubah HLA Eisuke Hondo daripada darah O kepada darah AB. Disebabkan oleh itulah Eisuke Hondo boleh menerima darah daripada Mizuna Shirena yang juga merupakan darah AB. So sebenarnya Eisuke Hondo ni merupakan adik kepada Mizuna Shirena, yang mana nama sebenar dia adalah Hidemi Hondo, dan juga anak kepada Ethan Hondo, iaitu seorang ejen CIA. So daripada situ kita tahulah kan. Jadi Konen bagi tahulah dekat Eisuke Hondo ni, yang mana ayah dia dengan kakak dia ni merupakan seorang ejen yang telah pun masuk ke dalam satu organisasi untuk mencari maklumat. Mesti korang ingat yang Eisuke Hondo tahu pasal Black Organization. Tak, Eisuke Hondo tak tahu. Sebab bila Eisuke Hondo tanya Konen, organisasi apa ni, dia tak tahu kan. Akai Suichi telah pun tiba dekat tempat tersebut dan menarik Eisuke Hondo keluar daripada situ. Akai Suichi kata dah cukup setakat tu je yang dia boleh tahu, lepas daripada tu dia dah tak boleh tahu dah. Jadi Akai Suichi pun suruh Camel untuk bawa keluar Eisuke Hondo daripada bilik tersebut. Tapi bagi saya part yang menarik tentang Eisuke Hondo ni adalah dalam episod yang ke-508. Apabila dalam episod yang ke-508, sebelum Eisuke Hondo berhijrah ke Amerika, dia telah pun berjumpa dengan Sonoko, dengan Ran Mauri lah. Dia ada buat sedikit farewell party, orang sambut sekali dengan Konen Edogawa, dan ada beberapa kes yang telah diselesaikan. Tapi sebelum dia berpindah tu, dia telah pun bercakap dengan Konen Edogawa lah. Ini part yang paling best lah. Ini part yang saya kata kenapa Eisuke Hondo ni merupakan pencabar kepada Shinichi Kudo. Sebab dekat dalam episod yang ke-508 ni, pada minit yang ke-20, kita dapat tengok bahawa Eisuke Hondo telah pun memberitahu kepada Konen Edogawa yang sebenarnya dia ni ada perasaan terhadap Ran Mauri. Dia kata dia daripada kali pertama lagi dia tengok Ran Mauri tu, dia rasa macam dah tertarik lah, dia kata kan. Sebab tak ada orang secantik dengan sebaik Ran Mauri yang dia pernah tengok. Jadi bila Konen dengar tu, Konen macam terkejut juga kan. Dan Eisuke Hondo ni sendiri bagi tahu dekat Konen Edogawa yang dia kata, tapi Ran Mauri ni kan sekarang dia suka kat Shinichi Kudo. Tapi Eisuke Hondo kata mungkin kalau dia tanya Shinichi Kudo, dia akan dapat jawapan lah kan. Boleh ke tak dia nak confess dekat Ran Mauri. Sebabnya dia kata dia tak nak lah buat Ran Mauri ni tertunggu-tunggu macam mana Shinichi Kudo asyik buat Ran Mauri tertunggu-tunggu kan. Yelah, sebab Shinichi Kudo bukannya selalu ada kat situ pun kan. Jadi dia pun tanyalah si Konen Edogawa ni. Dia kata kat Konen, Konen, kan awak boleh menghubungi Shinichi Kudo. Jadi saya nak awak tanyakan Shinichi Kudo, boleh tak kalau saya nak confess saya punya perasaan ni dekat Ran Mauri. Dia cakap macam tu kat Konen kan. Jadi Konen pun bila dia dengar perkataan tu, dia pun macam tunduk kejap kan. Lepas tu spek mata dia pun mula macam keluar cahaya gitu kan. Dia pun kata no, tak boleh. Bila dia kata tak boleh tu, Eisuke Hondo kata kat dia, saya bukan minta pendapat awak Konen, saya nak suruh awak tanya Shinichi Kudo je. Lepas tu Konen Edogawa pun sekali lagi cakap, ya, jawapan saya tak boleh. Bila Eisuke Hondo dengar macam tu, Eisuke Hondo macam terkejut kan. Eisuke Hondo pun kata kan, yang dia tanya tu Shinichi Kudo. So maknanya Konen ni adalah Konen pun kata, ya, itulah jawapan saya. So maknanya Konen ni adalah betul-betul Shinichi Kudo. Dia pun menceritakanlah kepada Konen Edogawa bahawa sebenarnya tujuan dia berjumpa dengan Kogoro Maori adalah disebabkan oleh Kogoro Maori merupakan orang terakhir yang berjumpa dengan Mizuna Shirena sebelum Mizuna Shirena hilang. Jadi dia ingatkan Kogoro Maori inilah yang menyembunyikan Mizuna Shirena, maka dia pun berjumpa dengan Kogoro Maori. Tapi lepas dia buat research pasal Kogoro Maori, dia dapat tahu yang Kogoro Maori ni sebelum dia dikenali sebagai The Sleeping Kogoro, dia punya kehebatan tu taklah power sangat kan. Tapi selepas dia dikenali sebagai Sleeping Kogoro, dia punya kehebatan memang sangat padu, Eisuke Hondo kata kan. Dan setiap kali dia selesaikan kes, Konen Edogawa ada dekat sisi Kogoro Maori ni. Jadi dia mula syak sesuatu lah kan. Eisuke Hondo juga mengatakan bahawa yang kemunculan pertama Sleeping Kogoro ni adalah pada masa mula-mula Shinichi Kudo tak hadir ke sekolah sampailah ke hari ni. Jadi dari situ dia mula syak yang Konen Edogawa ni adalah Shinichi Kudo. Dan terjawablah persoalan dia bahawa Konen Edogawa sebenarnya adalah Shinichi
Shinichi Kudo. Dan dia pun bagi tahulah kat Konan Edogawa yang dia nak pergi ke Amerika untuk nak join CIA juga, nak jadi macam kakak dia dan nak jadi macam ayah dia. Dan dia siap pesan lagi kat Konan Edogawa, dia kata kat Shinichi Kudo lah, yang dia dah tahu merupakan Shinichi Kudo tu. Dia kata yang sebenarnya kalau nak tahu masa mula-mula dia jumpa Conan yang saya cakap tadi tu kan, yang dia tersadung siap raba-raba muka Conan tu, sebenarnya tu bukan disebabkan oleh dia punya masalah kelam kabut dia, tapi disebabkan oleh dia sengaja meraba-raba muka Conan sebab dia nak tahu macam mana bentuk ni, sama ke tak dengan bentuk muka Shinichi Kudo. So Conan kata, oh patutlah masa tu dia sengaja kan pergi main muka Conan masa tu. Dia kata memang masa tu memang niat dia memang sengaja. Dan dia pun memberitahu kepada Konan Edogawa sebelum dia pergi tu, dia minta dengan Shinichi Kudo, dia kata tolonglah gembirakan Rain sebab dia memang betul-betul suka kat Rain. Jadi tolonglah gembirakan Rain bagi pihak dia. Dan dia pun pergilah ke Amerika untuk menjadi seorang ejen CIA lah katanya kan. Dia pun menyambunglah perjalanan di Amerika sampailah ke hari ni. So tu je lah yang kita tahu pasal Eisuke Hondo ni. Yang mana Eisuke Hondo ni bagi saya merupakan satu watak yang memang padu kan. Siap cabar Shinichi Kudo lagi dengan Rain. Sedangkan kita tahu bahawa kelemahan Shinichi Kudo ni memang tak ada lain tak bukan Rain je lah dia punya kelemahan. Si Eisuke Hondo ni pun satu. Dah tahu Rain tu orang punya makwa, dia nak pergi cabar. Buat apa? Rasa sedap ke? Apa kasih orang? Jadi itulah sedikit penerangan tentang Eisuke Hondo dalam video kita pada kali ini. Sedikit renungan sebelum saya menghabiskan video saya pada hari ini. Bertaubatlah apabila kita melakukan dosa, kerana setiap manusia merupakan seorang pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat atas dosa yang telah lakukan. Dan ketahuilah bahawa tidak pernah terlambat untuk seseorang bertaubat selagi nyawa belum tersekat di kerongkong dan selagi matahari belum terbit dari arah barat. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. InsyaAllah bertemu lagi dalam video akan datang. Akhir kata dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi